Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ada orang tak ni dalam kelas ni? Ada. Ada? Ada. Betul ke ada? Betul. Okey, kalau macam tu boleh tak kalau saya nak minta awak buka kamera awak untuk saya tahulah keadaan awak dekat mana, adakah awak berada dalam keadaan ataupun situasi yang selesa untuk kita meneruskan kelas kita. Okey, saya nampak Nurin Fazana, Umil Hani, okey Mas Azwar. Okey, semua internet okey? Slow sikit. Okey, tak apa, saya faham bila kita online ni ada sesetengah yang orang kata apa, awak punya kawasan rumah yang tak mempunyai rangkaian internet yang okey kan. So saya benarkan untuk awak tutup kamera, tapi saya tak nak awak buat perkara lain selain daripada kelas hari ni lah. Kalau boleh jangan ada yang tiba-tiba pergi basuh kain ke, pergi tengok TV ke, tak nak Boleh? Okey, baik. Saya tengok semua hadir, jadi saya tak perlu ambil kehadiran. Tapi tak apalah, kita masuk Google Meet ni pun sebenarnya dia dah auto ambil kehadiran lah sebenarnya. Okey, hari ni kita akan masuk topik okey, nampak tak slide saya? Nampak. Nampak Betul? Betul ni. Okey, baiklah. Okey, disebabkan semua tadi dah berada dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang okey, jadi hari ni saya nak terangkan dekat awak lah mengenai kaunseling di tempat kerja. Okey, kita punya topik ni, kod NOS ni adalah Z009 tahap 3 2015 iaitu CA03 di bawah kemahiran kepimpinan lah. Okey, semua nampak ya? Okey, sebelum tu saya nak tanyalah. Okey, sepanjang awak berada di kelas, di tempat belajar atau apa-apa, awak pernah tak menghadiri sesi kaunseling ataupun mendapatkan kaunseling daripada kaunselor? Ada tak? Tak pernah? Pernah. Okey, awak pernah pergi tak bilik kaunseling? Pernah. Pernah. Awak tahulah bilik kaunseling tempat kita dekat mana? Tahu. Okey, faham. Bagus. Okey, sebelum kita mulakan topik hari ni, saya nak tekankan satu perkara lah. Okey, kaunseling ni adalah satu perkara yang orang kata apa, agak serius sebab dia adalah satu perkara yang orang kata apa, kita ni tak sedar tau sebenarnya kita bermain dengan emosi. Okey, emosi ni adalah satu perkara yang sangat penting untuk awak kerana kalau emosi awak terjejas, maknanya awak nak melakukan kerja pun terjejas, betul? Betul. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kaunseling di tempat kerja lah. Saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey, sebelum tu tujuan kita belajar kaunseling di tempat kerja ini adalah yang pertama adalah untuk menyatakan kemahiran kaunseling utama yang perlu dimiliki oleh kaunselor. Yang kedua, untuk menyenaraikan langkah-langkah untuk menjalankan sesi kaunseling. Dan yang terakhir adalah untuk menerangkan teknik-teknik untuk komunikasi empati. Okey, tujuan ataupun kepentingan daripada pengajaran pada hari ini adalah apa yang saya nak supaya awak semua mesti boleh menyatakan kemahiran kaunseling yang utama yang perlu dimiliki oleh seseorang kaunselor. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, jadi saya nak awak semua fokuslah untuk kita punya pembelajaran pada hari ini. Saya tak nak ada yang main telefon ke apa-apa ya. Saya nampak macam ada yang main telefon je. Tak ada? Tak ada. Okey, baiklah. Okey, yang pertama, isi kandungan untuk topik hari ini adalah tujuan, pengenalan dan kemahiran komunikasi, kelakuan beretika, kemahiran melatih, kesedaran budaya dan kebolehan kaunseling.
Okey, baiklah. Tujuan dia adalah yang pertama, menerangkan mengenai keperluan kaunseling, perbezaan tabiat peribadi dan budaya, kelakuan yang beretika dipamerkan serta sesi kaunseling. Okey, awak semua dengar suara saya dengan jelas tak? Dengar? Dengar, Puan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baiklah, saya teruskan. Okey, baiklah. Siapa boleh bantu saya untuk baca pengenalan mengenai topik kita pada hari ini? Siapa boleh? Macam mana duduk sini? Azwa, okey ke tu? Tak boleh. Ada apa-apa yang awak nak kongsikan ke? Azwa? Okey, tak ada masalah. Okey, nampak masa kawan awak tengah buat perkara yang lain ya. Saya harap tak ada sesiapa yang buat perkara yang lain selain dengar kita punya kelas hari ni ya. Okey, baiklah. Ada sesiapa yang boleh baca tak apa kita punya pengenalan pada hari ini? Boleh. Okey, siapa tu? Nurin. Okey, Nurin. Okey, boleh tak awak bacakan perenggan pertama untuk pengenalan? Kaunseling adalah satu cara percakapan terapi yang membolehkan seseorang untuk bercakap tentang masalah dan perasaan mereka dalam suasana yang confidential dan boleh diharapkan. Okey, terima kasih Nurin. Sama Okey, sama. awak semua dengar tak tadi kawan awak terangkan apa? Okey. Kaunseling adalah salah satu cara ataupun salah satu cara percakapan lah yang terapi yang membolehkan seseorang itu untuk bercakap tentang masalah dan perasaan mereka dalam suasana yang confidential dan boleh diharapkan. Okey, confidential. Awak tahu tak apa maksud confidential? Tak tahu. Okey, confidential ni bermaksud kerahsiaan lah, rahsia. Okey, awak semua mesti pernah simpan rahsia kawan-kawan awak, simpan rahsia adik-beradik awak, betul tak? Betul. Okey, sama juga dengan kaunseling ataupun kaunselor. Okey. Bila kita berjumpa dengan kaunseling ni, kita mestilah mempunyai salah satu sifat iaitu sifat kerahsiaan lah. Kerana seorang kaunselor, dia ni akan dilatih untuk mendengar dengan empati dan boleh dipercayai. Okey, kalau dia tak boleh dipercayai, kita pun mesti tak nak cerita kita punya masalah, betul tak? Okey, peranan dan kemahiran kaunseling seseorang kaunselor ni sangatlah penting untuk menentukan keberkesanan tugasnya. Okey, jadi kalaulah seseorang kaunselor tu dia tidak mempunyai confidential ataupun sifat kerahsiaan dan empati, maka dia punya kerja ni tak berkesan lah untuk dia. Dia tidak boleh menjadi seorang kaunselor. Okey, faham semua? Okey, baiklah. Okey, seterusnya adalah kemahiran komunikasi. Okey, kemahiran komunikasi ni adalah sangat mustahak ataupun penting bagi seorang kaunselor di mana ia termasuklah mendengar secara aktif, penjelasan, renungan dan kemahiran menyoal. Okey, keempat-empat ni adalah perkara yang perlu adalah bagi seorang kaunselor kerana gaya komunikasi yang anda perlu amalkan semasa kaunseling adalah komunikasi empati. Okey, bila kita bercakap dengan klien ataupun pelanggan ataupun orang yang dikaunselingkan, kita perlulah menunjukkan komunikasi secara empati. Dan kita juga perlulah aktif dalam mendengar. Kita perlulah mendengar penjelasan daripada ni dan perlu membuat runungan seterusnya kemahiran menyoal lah. Selepas kita dah dengar, kita dah buat renungan dan kita kena menyoal kembali. Okey, baiklah, seterusnya adalah elemen utama komunikasi berkesan. Okey, elemen utama komunikasi. Yang pertama, kita perlulah tanyalah soalan-soalan terbuka yang mengundang jawapan yang lebih mendalam. Kiranya soalan yang kita tanya tu tidak boleh soalan yang mempunyai jawapan ya ataupun tidak. Kita tak boleh tanya, okey, awak kalau ini awak jawab ya, kalau ini awak jawab tak. Kita kena tanya soalan yang mengundang jawapan yang lebih mendalam lah. Jawapan yang lebih spesifik. Okey, seterusnya memberi sepenuh perhatian anda kepada orang yang dikaunseling. Bertegaslah dengan orang-orang yang anda kaunseling.
Jadilah pendengar yang tekun dan mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara dengan mengangguk dan sentuhan mata. Okey, bila kita berkomunikasi dengan pelanggan ataupun orang di kaunseling, kita mestilah mengamalkan elemen-elemen tersebut lah, elemen-elemen yang telah saya terangkan. Okey, seterusnya, kelakuan beretika. Okey, kelakuan beretika ni cenderung untuk menjadi seseorang yang baik serta menunjukkan sifat-sifat menghormati prinsip-prinsip moral utama. Okey, antara prinsip-prinsip ni adalah kita mesti ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip kesaksamaan, maruah, kepelbagaian dan hak-hak individu. Okey, seterusnya adalah kemahiran melatih, di mana kemahiran melatih ini menyenaraikan apa yang sepatutnya terdapat di dalam sesi kaunseling. Okey, awak nampak tak gambar rajah yang berada dekat sebelah kanan ni? Awak nampak? Hello? Nampak. Nampak ya? Okey, ini adalah langkah-langkah sesi kaunseling, di mana langkah yang pertama, kita mestilah mengenal pasti keperluan. Yang kedua, kita perlulah bersedia untuk kaunseling. Yang ketiga, kita mestilah mengendalikan sesi kaunseling. Dan yang keempat iaitu langkah susulan. Okey, langkah pertama ni mengenal pasti keperluan. Kita sebelum kita memulakan langkah kaunseling, kita mestilah mengenal pasti keperluan pelanggan. Kita perlu tahu dia punya apa yang dia nak, apa yang dia datang jumpa kita ni untuk apa. Okey, kedua, bersedia untuk kaunseling. Okey, selepas kita dah kenal pasti, kita kena bersedialah untuk menjalankan sesi kaunseling. Dan langkah ketiga, kita mengendalikan sesi kaunseling, di mana waktu tu kita dah jalankanlah sesi kaunseling bersama dengan pelanggan. Dan keempat adalah susulan, di mana susulan ini selepas kita dah jalankan sesi kaunseling, kita akan buat renungan, kita akan buat penjelasan, kita akan buat segala-galanya lah sebelum kita buat aktiviti susulan bersama pelanggan tersebut lah, sama ada kita perlu berjumpa kembali ke ataupun tidak ke, ataupun ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah pelanggan tersebut lah. Okey, yang keempat adalah kesedaran budaya. Okey, kesedaran budaya ni seorang kaunselor perlulah sedar bahawa jantina bangsa gaya peribadi boleh memainkan peranan, sama ada anda boleh menjadi kaunselor yang berkesan kepada pihak lain. Okey, daripada segi ni kaunselor perlu sedarlah bahawa jantina bangsa dan gaya peribadi ni kadang-kadang dia boleh memainkan peranan lah. Okey, kadang-kadang bila kita perempuan, bangsa Melayu dan gaya peribadi kita adalah berbeza-beza kan. Jadi setiap peranan kaunselor ni mungkin berbeza mengikut dia punya pelanggan juga. Kiranya kalau peranan yang awak berikan tu sesuai, maka dia akan berkesanlah kepada pihak yang awak kaunselor tu, awak kaunselingkan. Okey, apabila mengkaunseling seseorang daripada latar belakang yang berbeza, maka hendaklah lebih berhati-hati untuk memahami konteks kehidupan mereka. Okey, yang tadi kalau kita dapat memainkan peranan yang sama. Okey, contoh kalau kita punya pelanggan berada dalam latar belakang yang berbeza, maka kita sebagai kaunselor perlulah berhati-hati semasa bercakap, semasa bertanya ataupun memberi pendapat, untuk kita faham sebenarnya konteks kehidupan mereka. Kadang mereka ni daripada background yang susah, ada yang daripada background yang tidak mudah percaya kepada orang, ataupun daripada kehidupan yang terbuka. Kadang-kadang bila orang yang terbuka ni, bila kita tersalah cakap ataupun menuturkan kata-kata yang tidak ingin didengar, dia akan tidak percaya kepada kita lah. Okey, seterusnya, seorang wanita tidak semestinya perlu diberi kaunseling oleh seorang wanita. Atau kedua-duanya mesti daripada bangsa yang sama. Okey, ini contoh macam seorang wanita ni, contoh pelanggan tu adalah wanita, dia tidak semestinya perlu diberi kaunseling oleh seorang wanita.
dia tak semestinya. Kadang-kadang boleh juga lelaki memberi kaunseling kepada wanita, wanita memberi kaunseling kepada lelaki. Dan tak semestinya juga kedua-dua ni mestilah daripada bangsa yang sama. Tak perlu ya. Kadang-kadang kita boleh je jumpa kaunselor orang Cina, orang India ataupun daripada bangsa yang lain lah. Kerana kaunselor ni dia mestilah bersifat terbuka tau. Dia tidak boleh sifat resis. Awak tahu tak resis tu apa? Sifat orang kata apa? Memilih-milih lah. Okay, tak semestinya contoh awak Melayu. Awak nak dengar daripada Melayu saja, tak boleh. Awak mestilah bersifat terbuka. Okey. Tapi sekiranya awak tidak selesa, mungkin awak bolehlah meminta kaunselor tu daripada lingkungan yang orang-orang yang awak selesa lah. Contoh kalau awak wanita, masalah awak tu berkenaan dengan masalah wanita. Jadi tidak salah kalau awak minta untuk dikaunselingkan oleh seorang kaunselor wanita juga. Okey, baiklah. Setakat ni semua faham ke apa yang saya sampaikan? Faham. Betul ya, faham. Kalau ada yang tak faham, awak boleh angkat tangan ataupun tanya soalannya. Sebab saya, kaunseling ni adalah perkara yang penting. So, saya tak nak awak terlepas lah dia punya poin-poin dan isi-isi yang saya sampaikan. Boleh ya? Okey, boleh. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kebolehan kaunseling. Okey, kebolehan kaunseling ni terdapat 5. Kebolehan asas untuk menjadi seorang kaunselor yang baik. Di mana, yang pertama, siapa boleh terangkan, siapa boleh baca apakah 5 kebolehan asas yang pertama untuk menjadi seorang kaunselor yang baik? Saya. Umil? Umil Ya, saya. Okey, apa kebolehan yang pertama untuk menjadi kaunselor yang baik? Berupaya untuk membina hubungan kepercayaan. Okey, bagus. Okey, seperti yang kawan awak dah beritahu tadi, kebolehan asas yang pertama adalah berupaya untuk membina hubungan kepercayaan. Okey, kita ni sebagai kaunselor ataupun sebagai orang yang nak menjadi kaunselor yang baik, kita mestilah berupaya untuk membina hubungan kepercayaan. Okey, macam yang saya cakap awal tadi, seorang kaunselor mestilah boleh dipercayai, boleh menyimpan rahsia. Kan, betul kan? Okey, seterusnya jika anda ataupun dia tidak dapat menyesuaikan diri, perlu mewakilkan kepada rakan sebaya lain. Okey, contohlah tak selesa, kita tak ada yang tak selesa, dia boleh diwakilkan kepada rakan sebaya yang lain untuk memberitahulah masalah dia. Okey, yang ketiga, committed kepada pemahaman dan benar-benar menolong orang yang sedang dikaunseling. Dan yang ketiga, mempunyai kecerdasan emosi. Dan yang keempat, berperanan sebagai seorang model yang berkesan. Okey, ada yang tak faham ke? Faham tak? Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, nampaknya kita dah tamat. Okey, ada sesiapa yang tak faham? Okey, semua okey ke? Okey. Okey, kalau semua okey, saya nak tanyalah. Okey, kita akan masuklah sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan kemahiran kaunseling utama yang perlu dimiliki oleh seorang kaunselor. Okey, siapa boleh berikan jawapan yang pertama kepada saya? Nurin. Okey, Nurin. Apakah jawapan untuk nyatakan kemahiran kaunseling utama yang perlu dimiliki oleh seorang kaunselor? Kemahiran komunikasi, Miss. Okey, betul. Kemahiran komunikasi. Okey, kemahiran kaunseling yang utama yang perlu dimiliki ni mestilah kemahiran komunikasi. Kalau awak tidak mempunyai kemahiran komunikasi, maka awak perlu memperbaikilah kemahiran komunikasi ataupun kemahiran-kemahiran yang lain yang boleh digunakan untuk sesi kaunseling. Okey, seterusnya. Siapa boleh senaraikan langkah-langkah untuk menjalankan sesi kaunseling?
Saya. Ya. Sama, kenal pasti keperluan. Kedua, bersedia untuk kaunseling. Ketiga, mengendali sesi kaunseling. Keempat, susulan. Okey, betul. Yang pertama adalah kenal pasti keperluan. Kedua, bersedia untuk kaunseling. Yang ketiga, mengendalikan sesi kaunseling. Dan yang keempat, sesi susulan. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya semua faham ya. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak minta awak semua untuk scan. Ini adalah kertas penerangan bagi kita punya topik pada hari ni lah. Boleh tak sesiapa tolong scan? Tengok boleh tak buka? Ada yang dah scan ke? Nurin? Nurin dah scan ke? Sudah, Miss. Dah. Okey, bila awak scan, dia akan keluarkan paparan kertas penerangan, betul tak? Betul, Miss. Macam ni kan awak punya kertas penerangan kan? Betul, Miss. Okey, ini adalah kertas penerangan. So, saya harap awak dapat kertas penerangan yang betul di mana kod dan nama program dia adalah Z009-3-2015 iaitu kebolehan teras. Tahap 3. Okey, dia punya tajuk kompetisi dia adalah kemahiran pimpinan. Dan awak punya nombor dan penyertaan aktiviti kerja adalah yang pertama lah. Iaitu pamerkan kebolehan kaunseling di tempat kerja. Betul tak awak punya kertas penerangan yang awak dapat? Betul, Miss. Okey, baiklah. Okey. Kertas penerangan yang saya bagi itu adalah bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih mengenai keperluan kaunseling, perbezaan tabiat peribadi dan budaya, kelakuan yang beretika dan sesi kaunseling. Okey, jadi baiklah saya akan beri awak masa untuk baca sebab nanti saya ada soalan yang saya nak awak jawab supaya awak lebih fahamlah awak punya topik hari ni. Boleh? Boleh, Miss. Tadi awak semua dah baca kan dekat dalam kertas penerangan kan? Ya, Miss. Okey, boleh tak saya nak minta seorang untuk terangkan dekat saya apakah kemahiran kaunseling yang utama dimiliki oleh kaunselor? Okey, siapa boleh jawab? Kemahiran komunikasi. Okey, betul. Azwa. Okey, awak dengar tak kawan awak punya jawapan? Dengar, Miss. Okey, betul. Okey, kemahiran kaunseling yang utama yang perlu dimiliki oleh kaunselor ni adalah kemahiran komunikasi. Okey, kenapa kemahiran komunikasi ni penting? Okey, kita mestilah nak jumpa kaunselor yang dia punya kemahiran komunikasi dia tu kan bagus dan efektif kan. Kalau dia tak reti berkomunikasi, macam mana dia nak jadi kaunselor yang berkesan, betul tak? Betul. Okey, seterusnya, siapa boleh senaraikan langkah-langkah untuk menjalankan sesi kaunseling? Saya, Miss. Okey, Nurin. Kenal pasti keperluan, bersedia untuk kaunseling, mengendalikan sesi kaunseling dan juga akhir sekali susulan. Okey, bagus. Terima kasih Nurin. Okey, kawan awak tadi dia dah senaraikan 4 langkah untuk menjalankan sesi kaunseling di mana yang pertama, kenal pasti keperluan, bersedia untuk kaunseling, mengendalikan sesi kaunseling dan yang terakhir ialah susulan. Okey, semua dapat ya? Umil okey? Dapat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Seterusnya, saya nak bagi ke awak kertas tugasan. Okey. Ini adalah kertas tugasan. Yang tadi penerangan. Oh, ini adalah kertas tugasan lah. Maaf, saya lupa tukar tajuk dia tadi. Okey, ini adalah kertas tugasan. Boleh tak awak semua scan kertas tugasan yang saya berikan ni?
Dapat tak? Okey, semua dah scan ke? Tak dapat, Miss. Tak dapat? Sekejap, saya buka lagi sekali lah kod dia. Miss tutup presentation. Oh, okey, baik. Terima kasih Nurin ingatkan saya. Sama, Miss. Okey, baiklah. Okey, nampak tak? Nampak, Miss. Okey, boleh tak awak scan kertas tugasan ni? Dah, Miss. Okey, baiklah. Soalan-soalan di dalam kertas tugasan ni sama dengan apa yang ada dalam topik yang kita belajar hari ni. Okey, baiklah. Ini kan kertas tugasan yang awak dapat kan? Okey, jadinya saya nak awak cuba untuk jawab kertas tugasan yang saya berikan ni. Okey, dia ada 3 soalan dan soalannya adalah berkaitlah dalam nota yang saya dah bagi dengan topik yang kita dah bagi. Mana? Ya, betul. Okey, tak apa. Kalau awak dapat yang sama tu, okey, betul lah kiranya. Okey. Sebelum saya benarkan awak menjawab, awak ada apa-apa soalan tak? Tak ada, Miss. Okey, boleh Okey, saya bagi awak masa untuk menjawab. Hari ni lah saya bagi masa untuk menjawab hari ni. Dan saya nak awak hantar sebelum pukul 10 malam ni. Boleh? Boleh, Miss. Okey, awak boleh jawab dalam bentuk Word. Tak perlu pun awak nak print ataupun scan. Yang saya bagi tu dia dah dalam bentuk Word. So, awak hanya perlu jawab. Dan nanti saya akan buka tempat submission dalam kita punya kelas lah dekat Google Classroom, okey? Okey, baiklah. Saya rasa sampai situ saja kita punya topik untuk hari ni. Okey, apa yang saya dapat ringkaskan daripada topik hari ni? Okey, untuk menjadi seorang kaunselor ni, yang pertama kita kena ada kemahiran komunikasi kan? Kemahiran komunikasi yang berkesan. Kita mestilah mempunyai apa orang kata sifat empathy. Lagi satu apa tadi? Confidential. Apa maksud confidential? Kerahsiaan, betul. Okey, kita mestilah ada sifat kerahsiaan lah. Sebab untuk menjadi seorang kaunselor ni, kita mestilah boleh merahsiakan keadaan seseorang yang kita kaunselingkan lah. Okey, jadinya itu saja topik pada hari ni. Untuk minggu hadapan, saya nak minta awak semua bersedia ataupun saya nak awak semua print out nota bagi tajuk tanggungjawab dan kuasa. Sebab minggu depan saya takkan bagilah kertas penerangan dan saya nak awak semua sediakan hard copy kertas penerangan tersebut supaya awak lebih fahamlah sebab topik ni dia agak mencabar dan lebih banyaklah poin-poin dia. Jadi kita akan sama-samalah terus ke minggu hadapan. Okey. Ada sesiapa yang tak jelas ke? Jelas. Okey, semua jelas. Kalau macam tu, saya akhiri kelas kita hari ni dengan ucapan terima kasih ke semua. Saya tengok semua hari ni fokus dekat kelas saya, tak ada buat perkara yang lain kecuali tadi Azwa ya. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Terima kasih. Awak semua bolehlah berehat. Jangan lupa solat, jangan lupa makan, okey? Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, Miss.